Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup walaupun sebagai nabi punya nafsu, berumah tangga, punya istri, fitrah. Subhanallah. Kerana punya nafsu, manusia ingin makan. Bila manusia nak makan, dia makan, ada tenaga. Bila ada tenaga, boleh teruskan kehidupan, ya kan? Bayangkan kalau tak ada selera, tak ada nafsu, kita tak makan. Makan apa? Tengok tu tak ada nafsu, tak ada nafsu. Kalau orang ada penyakit yang tertentu, mungkin sebagian orang yang dah lanjut umur, semua selera dah hilang dah. Suruh makan susah, makannya sikit, 2 suap, 3 suap dah cukup, alhamdulillah, badannya lemah. Macam mana manusia nak teruskan kehidupan kalau tak ada keinginan, tak ada nafsu nak makan? Bagaimana manusia nak meneruskan kehidupan kalau manusia tidak punya nafsu untuk hidup berumah tangga? Tak ada keinginan. Lelaki tak cari wanita sebagai pasangan, wanita tidak menerima lelaki sebagai pasangan. Bila tak bersatu, tak bercampur, macam mana nak punya anak dan keturunan? Bila tak ada anak, tak ada keturunan, manusia pupus, extinct, ya kan? Pupus. Manusia kalau pupus, siapa nak jadi khalifah atas muka bumi? Tugas kita ada. Kita bertanggungjawab untuk berusaha memastikan punya anak, punya keturunan. Keturunan dididik dengan baik. Sebab kita punya tanggungjawab sebagai khalifah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita juga punya tanggungjawab menjadi khalifah. Nak mengatur kehidupan dunia supaya dunia ini bagus dan baik teratur, ya kan? Kalau manusia tak ada nafsu, tak mau berumah tangga, tak mau cari pasangan, tak akan ada punya keturunan. Bila dah pupus, siapa jadi khalifah? Nak kasih pada kera-kera tu, nak kasih pada harimau, pada ular, pada buaya. Sedangkan binatang dan haiwan itu tidak dilengkapkan oleh Allah dengan akal yang boleh dimasukkan ilmu sehingga mampu dan berupaya untuk mengatur kehidupan dunia. Itu haiwan, binatang. Manusia tidak. Manusia punya akal, sebab itu boleh jadi khalifah. Maka penting kita meneruskan, ada keturunan. Sebab itu perlu ada nafsu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah punya nafsu. Saya sebutkan perkara ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian supaya kita jelas. Sebagai umat Islam, saban tahun kita mengenang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sanjung Nabi, kita muliakan Nabi, kita hormati Nabi. Tapi jangan sampai timbul dalam fikiran kita sebagai orang beriman itu menganggap Nabi itu lebih tinggi daripada seorang manusia. Sampaikan kita kata, ampun Nabi boleh berkahwin, patut Nabi tak payah kahwin. Sebab berkahwin bukan sesuatu yang hina dalam ajaran agama Allah. Macam saya katakan tadi, kalau akhirnya tidak punya keturunan sebab tak punya keinginan, macam mana manusia ni? Dunia tak ada khalifah, tak ada pemimpin, tak ada yang mengatur, yang menguruskannya. Sedangkan manusia ni pun bukan semua. Walaupun semua ada akal, tapi tak semua yang dapat menjalankan tugas sebagai khalifah. Ya kan? Ada akal, tak digunakan. Patutnya jadi manusia ada akal, dia yang mengatur kehidupan dunia. Ada pula manusia yang merosakkan kehidupan dunia. Ada. Bayangkan, kalau manusia dah macam tu, aku tak lagi makhluk yang lain yang tak ada akal. Diberikan akal, dirosakkan. Diberikan akal, cerdik, tapi cerdiknya itu buat perkara yang memberikan kemusnahan kepada kehidupan. Diberikan akal, Allah, kalau keluar TV ku smart aja orangnya, pakai coat, pakai necktie, tapi gayung sampan kat dalam airport, macam mana? Kenapa tuan ketawa ya? Ini tak ada kena-mengena dengan sesiapa hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga tak? Ada isteri kan?
Ada cobaannya, ada ujiannya. Ada masa Nabi sampai merajuk dengan isteri, ada sampai masa Nabi marah tegur perbuatan sebahagian isteri. Antaranya sebagai contoh lah, sebagai contoh. Satu masa ya, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi kan. Isteri Nabi itu yang paling cunnah, yang paling cantik itu Aisyah radhiyallahu anha. Satu masa dia cakap dengan Rasul, "Bang, apalah si Safiyah tu gitu-gitu aja." Safiyah tu isteri Nabi yang lain. Itu kan hidup bermadu. Bila hidup bermadu adalah cemburu-cemburu, ya kan? Yang bila ada cemburu maknanya sayang suami. Sebab tu ada cemburu. Dengan madu pun cemburu. Apalah bang, Safiyah kada wa kada, bahasa Arab. Safiyah tu gitu-gitu aja. Maksud dia apa? Safiyah ni orangnya rendah sikit. Orangnya rendah, pendek. Jadi Aisyah ni macam Perli lah. Malam tu dia dapat chat dengan suami, dia kata, "Alah bang, Safiyah tu pendek dia orangnya." Ya kan? Agak-agak Nabi marah tak? Marah bukan pasal Nabi itu lebih sayangkan Safiyah daripada Aisyah, tak. Tapi sebab Nabi marah itu, kata-kata Aisyah itu tidak patut dan tidak wajar. Walaupun madu dengan madu, walaupun cerita itu bergurau dengan suami, tapi kekurangan orang lain tidak boleh disebut belakang dia. Itu namanya apa? Umpat. Pandai orang boleh. Umpat tak kalau cakap Allah dia tu pendek aja. Umpat kan? Rasulullah SAW marah. Tapi kita lihat bagaimana Nabi meluahkan kemarahan dengan menegur. Nabi kata apa? "Wahai Aisyah, kata-kata kamu itu kalau dicampakkan ke dalam lautan yang luas sekalipun, lautan itu akan busuk semua." Astagfirullah. Ini bukan cakap pukul 8 pagi cakap, 10 pagi cakap, 12 tengah hari cakap, 2 petang. Baru cakap sekali aja. Baru cakap pasal ala Safiyah tu gitu-gitu aja bang. Bukan cakap 10 muka pasal Safiyah, tak. Nabi kata apa? "Wahai Aisyah, kata-kata kamu itu kalau campak dalam laut yang luas itu jadi busuk," kata Rasulullah SAW. Maknanya yang saya nak cerita, Nabi SAW hidup berumah tangga. Ada tak kadang-kala kita nak kata apa yang krisis, sedangkan lidah tak ada panjang-panjang lah kan, jadi konsep tak. Tetapi di sebalik itu, dengan ujian Nabi hadapi, subhanallah, Nabi hidup dengan Khadijah sebagai contoh. Itu bukan hidup yang penuh senang lenang, bahagia, bagai berbulan madu di taman syurgawi. Walaupun Khadijah orang kaya, tapi cabaran demi cabaran dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa Nabi hidup dengan Khadijah, masa itu Nabi berdakwah mengajak orang Mekah beriman kepada Allah. Orang Mekah kebanyakan tak nak beriman. Nabi ajak dengan baik, Nabi undang dengan baik, Nabi jemput dengan baik, disambut dengan penghinaan, disambut dengan kekasaran, dengan kebiadaban. Sampai kan Nabi dengan Khadijah, dengan orang-orang yang beriman di Mekah pernah diboikot. Nak beli barang tak ada orang nak jual pada mereka. Makanan sampai tak ada, makan daripada kayu-kayu kering, rumput-rumput kering. Sampai pecah-pecah bibir sebahagian sahabat. Anak-anak yang nak minum air susu putus tak cukup. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, hampir 2 tahun lamanya. Begitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Masa hidup di Madinah begitu juga, cabaran demi cabaran. Tapi kalau kita ditanya orang, ya, agak-agak apa jawaban kita? Kalau kita ditanya orang boleh, agak-agak rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang ukuh ke rumah tangga yang rapuh?
Saya tanya, agak-agak rumah tangga Nabi itu kuat dan teguh ke rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang tunggu masa nak runtuh? Lu kok tak jawab? Dah pukul berapa ya? Baru 9:30. Rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang kuat ke rumah tangga yang nak runtuh? Walaupun macam-macam cabaran, Nabi bukan hidup dalam istana besar, Nabi hidup bukan dengan kemewahan harta. Ada masa Nabi nak makan, tak ada benda yang boleh dimakan. Nabi sibuk menguruskan umat. Nabi sibuk nak menjaga Madinah daripada ancaman musuh. Isteri Nabi bukan seorang. Allah. Hidup di Madinah bukan semuanya orang beriman. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Lihat susahnya hidup Nabi. Tapi keluarga Nabi keluarga yang kukuh, yang teguh, yang kuat, yang ampuh. Apa rahsianya? Apa rahsianya? Yang kita katakan Nabi itu sebagai contoh teladan pada kita. Nabi bukan malaikat. Kalau malaikat kita nak ikut macam mana? Nabi manusia, ya kan? Nah, kita nak ikut contoh Nabi supaya keluarga kita pun kuat. Keluarga kita ini, kalau kita cakap orang putihnya, resilient families. Wah, kuat. Apa rahsianya? Banyak. Ibu dan bapak banyak. Kalau kita nak kaji rahsia dan formulanya kenapa keluarga Nabi itu keluarga yang penuh dengan kesejahteraan, kuat, teguh. Tetapi di antaranya ialah untuk tujuan pertemuan kita malam ini, yang kita agak-agak cuma berjalan sampai pukul 12 saja, nanti tak panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangkalnya ialah 2 shot. Banyak kali saya sebut ini. Waktu dulu kita ada kuliah ke Asyakirin pun berulang kali saya dah sebut. Saya sebutkan lagi dari pegangan kita supaya mudah kita bawa balik. Ada 2 shot. Kalau tulis Ruminya 2S, tapi S-nya tebal, shot. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ada 2 kali disebut oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuan daripada Allah, kekuatan, kekokohan. Minta bis-sabri dengan sabar, was-salah, minta dengan salat. Dalam ayat 153 surah Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan daripada Allah dengan cara sabar dan dengan cara salat. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sebab itu ya ibu dan bapak-bapak sekalian, kita ini kalau tengah ada problem hidup berumah tangga, kadang-kadang problem kita dengan pasangan, ya kan? Kadang-kadang suami ada problem dengan istri, kadang-kadang istri yang punya problem dengan suami. Suami relax, cool aja, tak ada apa-apa. Balik-balik nak merajuk, balik-balik nak mengomel. Kadang-kadang problemnya dengan mertua, iya. Kadang-kadang problemnya dengan anak-anak. Sampai masanya bila kita menghadapi keadaan-keadaan tertentu merasa susah, berat. Kadang-kadang kita buntu, tak tahu apa nak buat. Agak-agak orang bule lah, orang bule. Berapa ramai di antara kita bila menghadapi suasana seperti itu, cepat-cepat kita ambil wudu, cepat-cepat kita bentang sejadah menghadap kiblat. Kita dirikan salat, memohon bantuan daripada Allah. Berapa ramai agak orang bule macam itu? Allah. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku ini setiap kali datang sesuatu perkara yang mengganggu fikiran, mengganggu perasaan, sesuatu masalah, Nabi kata apa? Aku akan dirikan salat.
Sebab apa? Sebab dalam solat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ketenangan dan kedamaian. Daripada salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon bantuan dan kekuatan. Daripada siapa? Daripada Allah Tuhan sekalian alam. Tidak kira bukan setakat solat malam saja. Kita kalau ingat Nabi itu solat, kita teringat hadis ceritanya Nabi itu kalau solat malam ada masanya sampai terkupik-kupik kaki Nabi. Lama sangat berdiri. Dulu bukan ada kapet 3 inci tebal macam kita sekarang, tak ada. Lantai rumah Nabi agak bayangkan apa? Mozaik, terazu, marble, kayu. Tidak. Itulah tanah. Sampai ditegur dan ditanya oleh isteri Nabi, abang kan dah dijanjikan masuk syurga, apa asal sembahyang malam sampai gini terus sekali? Nabi jawab, Nabi kata, kalau dah macam gitu Allah janji kemuliaan Allah berikan kepada aku, maka tak patut ke aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepada-Nya. Sebab Nabi itu dapat kekuatan daripada solat. Bukan waktu malam aja, waktu siang, bila-bila masa. Bila ada dapat berita yang agak-agak mengganggu fikiran Nabi, bila dengar ada masalah, bila hati Nabi terusik dengan sesuatu perkara, waktu siang pun Nabi ambil wudu, Nabi solat dengan penuh ketenangan. Tapi nak buat solat, dan solat itu bagaimana solat itu boleh datangkan kekuatan dalam hati kita, boleh menjadikan keluarga kita itu dapat perlindungan Tuhan, dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga hasil daripada solat. Nak buat solat itu mesti ada ilmu, ya kan? Kalau tak ada ilmu macam mana? Allah Ustaz, saya tahu dah solat daripada dulu, dah belajar sembahyang, ada rukunnya 14, ada syarat-syaratnya, ada wajibnya, ada perkara sunatnya yang membatalkannya. Tuan-tuan, ilmu untuk solat bukan setakat ilmu macam mana nak buat solat sahaja, bukan setakat itu, tapi ilmu memahami yang kita buat solat ini tujuannya apa, yang kita solat ini nak minta apa, dalam solat ini nak mengingati apa, nak mengenang apa, nak merasakan apa, nak mohon daripada Allah apa. Itu perlu ada ilmu. Kalau setakat buat cara nak buat, budak kindergarten 7-8 tahun pun dah boleh tahu cara nak buat solat kan. Tapi yang membezakan anak kecil belum balik boleh solat dengan datuknya yang dah cucu 14 solatnya, perlu ada beza, perlu ada perbezaan. Apa bezanya? Yang dah meningkat dewasa patutnya ilmunya ada, dia solat, dia faham, bukan setakat tahu cara nak buat. Orang yang faham sebagai contoh, bila nak solat dia tahu perlu ambil wudu. Dia akan faham ambil wudu itu untuk apa, ambil wudu itu apa kesannya, ambil wudu itu apa hasilnya, kenapa lepas wudu ada doanya, dan kenapa lepas wudu itu doanya doa minta ampun. Jadikan aku ini hamba-Mu yang bertaubat ya Allah, yang bersih ya Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu kan doa lepas wudu. Apa maksudnya? Kenapa doa itu? Kalau tak belajar, tak ada ilmu, tak faham, main ambil wudu, betul wudunya sah, tapi tak datang kesan dalam hati kita. Kenapa perlu menghadap kiblat? Kenapa tak boleh menghadap jurung poin ke? Ada jurung poin lagi macam-macam ada Ustaz. Saya dengarlah ada orang cakap kalau orang bule itu antara kiblatnya jurung poin. Tak tahu betul ke tidak lah, ni orang-orang cerita. Tapi mengapa kita salat itu bila nak bertakbir pastikan kita menghadap kiblat? Ada hikmahnya. Bila difahami sebab ada ilmu, ada akan kesan dalam diri kita.
Kenapa nak salat itu bermula dengan kalimah Allahu Akbar? Kenapa tak mula dengan kata Alhamdulillah? Ya Allah, kenapa Allahu Akbar sebagai pembuka bicara salat kita? Kenapa? Oh, tak kenapa ya Ustaz itu Ustaz terangkan? Oh, itu nanti jadi 5 jam pula. Perlu ada ilmu. Sebab itu bila difahami, insya-Allah ibu dan bapa-bapa sekalian, kita orang Singapura untung tahu. Syukur pada Allah. Sebab kita kalau nak cari ilmu mudah, senang, tak susah. Berapa bas stop sampai Masjid Syakirin daripada sini agak-agak? 4 jauh ke? Tak. Masjid Syakirin, Ustaz Syahid Masjid Syakirin hari apa yang ada kelas? Tiap-tiap hari ada. Pagi ada, petang ada, malam ada. Pak pagi tak ada kan? Kau melampau buat pagi dah buka kuliah. Macam-macam ilmu. 4 bus stop ke 5 bus stop sampai. Tak kena bayar yuran pun. Mana ada Ustaz Kamal duduk kat depan pintu nak masuk bayar $5? Tak ada. Tapi tabung jalan lah. Siapa yang ada kelebihan minta, sumbangkan sama-sama. Mudah-mudahan Allah, ya kan? Bisalah, minta bantuan kepada Allah. Rahsia keluarga ini jadi keluarga yang kuat, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ibadat salatnya mesti dijaga. Rumah yang dalamnya tak ada salat dan tak ada Quran, cuba tuan-tuan fahamkan. Rumah yang dalamnya tak ada salat, tak ada Quran, itu umpama apa, Bu? Tahu tak? Kok jurung poin lagi disebut? Tak biar kok jurung poin aja. Rumah yang tak ada salat dan tak ada Quran itu umpama apa? Umpama kubur. Kubur. Kenapa rumah yang tak ada salat dan tak ada Quran itu umpama kubur? Sebab dia akan jadi sempit, dia akan jadi gelap, dia akan jadi tempat yang menyesakkan nafas kita, merimaskan kita. Walaupun rumahnya 2 tingkat, padahal duduknya anak seorang aja, boleh main kejar-kejar lagi. Tapi bila balik saya rasa sempit lah, tak selesa lah. Saya balik rumah aja menyampah tengok muka dia. Bila balik ada saja nak jadikan bahan gaduh. Bila balik ada je masalah. Saya tempat kerja masalah 1 hari Ustaz, balik pun masalah lagi tak habis-habis. Balik sekejap mandi, makan, keluar jumpa kawan. Kena nanti saya jumpa kawan. Rumah tak boleh. Apa beza rumah dengan kubur macam itu? Macam mana nak atasi? Itu yang kita kata di rumah yang tidak ada salat dan tak ada Quran. Bila kita kata tak ada Quran, bukan maknanya tak ada Quran letak kat rak-rak, tidak, kat bookshelf, tidak, maknanya tidak dibaca Quran. Tak ada orang yang mengaji. Kalau semua tak pandai baca Quran, dalam rumah tu tak ada siapa yang berusaha nak belajar mengaji. Rumah tangganya tidak akan kukuh. Macam mana nak kukuh kalau rumahnya itu dah jadi seperti kubur? Cantik Ustaz, rumah dia lampu terang, masuk hall lampu merah, pergi dapur kuning, masuk bilik air putih, masuk bilik belang-belang lampu dia. Macam-macam lampu tu. Biar letak lampu spotlight stadium sekalipun dalam rumah, tetap bila masuk, kalau tak ada solat, tak ada Quran, hati kita rasa gelap. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kecil, sederhana. Kalau cakap orang putihnya, very humble house. Tak ada ruang-ruang yang mewah-mewah, tak ada perabot-perabot mewah, tak ada. Sahabat ada datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nangis tengok Nabi itu. Bila masuk tengok Nabi, Nabi tempat baringnya kasar, bukan tilam 3 inci, 4 inci, tak.
Sampai berbekas pipi Nabi itu bekas, sebab tempat tidur bantal Nabi itu keras. Tapi kita lihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda, dengan keluarga baginda. Ini yang patutnya kita cemburui, ini yang patut kita nak cuba teladani.